الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجته أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Yang berbahagia Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan seluruh tangkuasa masjid, ibu ayah, para ustaz dan ustazah, para alim, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat dan seluruh bakal-bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana yang pertama sekali kita mengucapkan tahmid, rasa syukur, rasa berbangga kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sihat dan masa lapang yang dikurniakan kepada kita. Maka pada hari ini dapat sama-sama kita menyempurnakan solat fardu subuh berjamaah dan kemudian kita dapat bersama-sama untuk menghidupkan majlis ilmu kuliah subuh secara berjamaah. Dan inilah antara jalan-jalan untuk ke syurga Allah. Syurga bayarannya mahal, tetapi bukan dibayar dengan emas dan juga permata. Ianya dibayar dengan amal ibadah dan juga kesungguhan kita, mujahadah kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan antara salah satu cara untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala adalah melalui hadis ini. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyelusuri satu jalan, yang bergerak kepada satu jalan, yang bersungguh-sungguh di atas jalan untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk ke syurga Allah. Sebab itu Pak Nabi SAW sebut, al-alim afdal min alfun abid. Satu orang yang menuntut ilmu itu lebih afdal, lebih utama berbanding daripada 1000 ahli ibadah. Kerana apa? Kerana orang yang menuntut ilmu sudah tentu ibadahnya akan diterima Allah
Sedangkan orang yang beribadah tanpa ada ilmu ketika melaksanakan ibadah, maka mungkin boleh jadi pincang, boleh jadi sesat, boleh jadi cacat, boleh jadi sia-sia ibadahnya. Dan orang berilmu kenalah beramal dengan ilmunya. Tak boleh sekadar ada ilmu tetapi meninggalkan ilmunya di tepi jalan. Maka alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Saya ucapkan terima kasih Tuan Haji sediakan air. Dia kalau saya pergi ceramah mana-mana lah, satu Malaysia, bukan di Sarawak aja. Kalau kuliah subuh ke kuliah maghrib ke, tak pernah dapat air cikang ke ABC ke. Dapat air putih aja. Ada sekali je lah saya ceramah di Gombak. Tahu di Gombak kan, Selangor. Kuliah subuh dia bagi teh pudina. Tu kalau teh pudina sampai pukul 10 tak nak berhenti pula. Panas kan. Mana-mana lah begitu ya. Sebab dia nak ustaznya jangan minum manis, nanti kena kencing manis. Sebab ramai orang hari ni ada dua penyakit, kencing manis satu lagi kencing orang. Itu kena jaga-jaga juga tu. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, alhamdulillah, syukur ya kita sebut pasal ilmu. Dan yang kedua tadi Nabi sebut, kalau Allah berkehendak satu orang nak jadi baik, Allah Ta'ala nak ubah hidup orang itu, Allah Ta'ala nak bagi dia masuk syurga dalam keadaan dia berubah di dunia. Macam mana cara nak berubah? Bangun-bangun tidur terus berubah jadi baik? Tidak. Nabi kata, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah nakkan dia kepada kebaikan, nak ubah diri dia, nak ubah keluarga dia, nak ubah kehidupan dia, nak ubah umur dia, maka Allah akan yufaqihu fid din. Allah akan bagi dia faham dalam bab agama. Sebab itu bila Allah mudahkan jalan kita pergi belajar agama, kita ada kefahaman pada agama, itu dua tanda. Tanda pertama, Allah nak ubah hidup kita. Sebab nak ubah hidup ni tuan-tuan penting. Ada orang dia cuba doa pada Allah tapi doa tak makbul. Ada orang ibadah banyak tapi hati tak tenang. Ada orang kerja tempat yang bagus tapi tak barakah, tak bahagia. Sebab apa? Sebab dia tak buat perubahan. Sebab itu banyak benda yang kita kena ubah. Cara kita berdoa kena ubah. Cara kita solat kena berubah. Cara kita baca Quran kena berubah. Cara kita sedekah kena berubah. Cara kita tuntut ilmu kena berubah. Cara kita berfikir kena berubah. Cara kita cari rezeki kena berubah. Cara kita berjalan kena berubah. Cara kita tidur kena berubah. Semua kena berubah. Sebab Quran sebut, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tak akan ubah satu-satu kaum kecuali kamu yang mengubah diri kamu tersendiri. Sebab itu hari ini bila sebut pasal perubahan, nak ubah diri kita jadi yang lebih baik, pagi ni saya nak ambil tajuk antara perkara yang Nabi SAW tak suka, Nabi tak gemar. Dan ini juga bila kita belajar dan tahu akan menyebabkan perubahan dalam hidup kita. Kebetulan kita nak menyambut Maulidur Rasul, dan saya dibawa ke sini pun oleh MLNG untuk bulan cinta Rasul. Kita Maulidur Rasul minggu depan. Minggu ni kan 20, minggu depan 28. Tapi orang di Masjid Kampung Darussalam ni dah mula sambut Maulidur Rasul. Paling awal di kalangan negeri-negeri yang lain, masjid-masjid yang lain. Ni semua wali-wali Allah ni. Awal sambut tu kan. Tapi baguslah. Sebab Maulidur Rasul ni bukan pada Rabiul Awal sahaja, sepanjang tahun, setiap hari. Baik, insya-Allah kita akan baca satu hadis, satu perkara yang tidak digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa perkara yang disebutkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kenapa radhiyallahu taala anhuma? Kerana namanya Abdullah itu sahabat, Al-Abbas itu juga sahabat. Maka kalau dua orang sahabat, kita baca radhiyallahu anhuma. Kalau ramai sahabat, kita baca radhiyallahu anhum. Kalau satu sahabat lelaki, kita baca radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau perempuan, radhiyallahu ta'ala anha. Itu gelaran kepada para sahabat. Baik, hadis sahih yang dibawakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maran Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah
fasami'a sawta insanain yu'adziban fi quburihima. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Thumma qala bala wa innahu lakabirun. Kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi wa fi riwayah al-bawli. Wa kana al-akhar yamshi bin namimah thumma da'a bi jaridah rutbah wa fi riwayah bi asibin rutbin fakasaraha kisratain wa fi riwayah fashaqqaha nasfain fawada'a ala kulli qabrin minhuma kisratan faqila lahu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu an yukhaffafu anhuma ma lam taybasa atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kebun daripada perkebunan Madinah. Nabi jalan dekat satu kawasan, ada kebun dan di situ adanya makam ataupun makabir, iaitu tempat dikebumikan manusia. Tempat orang yang meninggal dikebumikan manusia di situ. Sebab itu bila kita lalu dekat tanah perkuburan, bila kita lalu dekat, kita sebutkan sebagai makam, tempat adanya orang yang dikebumikan jenazah, maka disunatkan kepada kita untuk memberikan ucapan. Memberikan ucapan dengan menyampaikan salam, bukan memberikan ucapan pidato tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dah meninggal dunia padan muka. Bukan. Maksudnya kita lalu kita bagi salam. Yang mulakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mula minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ya ahlul kubur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Itu yang panjang. Kita baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat dan sejahtera ke atas kamu ahli kubur. Dan sesungguhnya daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali, dan kami juga akan mengikut kamu semua. Mana kita bagi salam kepada ahli kubur. InsyaAllah ahli kubur tu dia tak jawab salam kita secara zahir lah. Kan, kalau jawab tak bagi salam, tak lalu, mati kat situ kita. Jadi bila kita lalu satu tempat, maka kita bagi salam kepada ahli kubur. Bila kita lalu dekat kawasan perkuburan, kena ada adab. Contoh kita naik kereta, sekarang kubur kan banyak tepi jalan. Kita naik kereta, kita lalu tepi kubur, kalau kita pasang lagu yang kuat, perlahankan. Kalau bawa kereta laju pun kena perlahankan. Bukan sekadar adab, tetapi sebagai keselamatan. Kan kita yang ke kubur pula. Sebab bawa kereta laju kan. Sebab itu Nabi SAW lalu dekat satu kebun dan ada tanah perkuburan. Lalu beliau mendengar suara dua orang manusia yang sedang diseksa dalam kubur. Ini khususiat Rasulullah, mukjizat Nabi SAW. Nabi boleh dengar sesuatu yang sedang berlaku, telah berlaku dan akan berlaku. Maka para ulama simpulkan, apakah seksa kubur itu sedang berlaku ataupun akan berlaku ataupun telah berlaku. Mungkin jadi tiga keadaan. Memang jenazah ataupun manusia dalam kubur itu sedang diseksa, atau telah diseksa, atau akan datang diseksa. Namun ini mukjizat Nabi. Nabi dia tahu dan dia boleh kenal dan dia mendengar suara manusia diseksa dalam kubur. Kita tak bolehlah macam tu jalan-jalan tu, kesian Pak Haji ni. Kenapa menjerit dalam tu? Kenapa tak kesian nak minta keluar? Macam mana tahu? Saya tahulah, saya ada ilmu. Kan? Kalau ada ilmu macam tu boleh kongsi kat TikTok. InsyaAllah banyak followers. Hari ni dekat TikTok dia ramai pelik-pelik. Kan? Bomoh TikTok ada tengah ngubat Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba orang bagi gift, thank you. Lain macam sama sekarang ni kan. Dia bomoh TikTok lah. Adik-adik tu jangan follow tu. Kalau nak follow tak apa, follow saya. Baik. Kena jaga-jaga. Sebab kita takut berkawan ataupun berkenal dengan orang yang salah.
Yalah sekarang ni kan ramai. Sebab itu kita nak belajar, nak mengajar agama pun kena ada tauliah. Supaya apa? Supaya kita diketahui bahawa benar ataupun apakah manhaj yang dibawa, supaya tak mudah. Maksud bukan tak mudah kita nak menyusahkan agama ni disebarkan, tetapi sebenarnya agar ilmu yang sampai itu ilmu yang betul-betul benar, ilmu yang sahih, bukan ilmu yang menyesatkan manusia. Baik. Nabi melalui satu jalan, satu perkuburan dan mendengar dua orang manusia yang diseksa dalam kubur. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mereka benar-benar sedang diseksa, padahal mereka tidak diseksa kerana sesuatu yang berat. Bila kita sebut orang kena seksa dalam kubur, selalunya kita fikir dia makan rasuah. Bila orang kena seksa dalam kubur, kita fikir dia berzina. Kita anggap dia mencuri, kita anggap dia minum arak, kita anggap dia makan benda yang haram, kita anggap dia orang yang derhaka. Betul. Tapi dalam kes yang Nabi SAW sebut, mereka tidak diseksa dengan sesuatu yang berat. Jadi sahabat bertanya, beliau pun bersabda, baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hal itu bukanlah hal besar. Nabi sebut apa dia? Nabi sebut wa innahu lakabirun. Apa yang menyebabkan dia diseksa ni bukan dosa besar pun, tapi boleh diseksa dalam kubur. Dia bukan dosa besar. Bayangkanlah kalau dosa besar bukan sekadar diseksa, dihenyak. Itu bahasa kita lah kan. Kalau bahasa Sarawak apa lagi? Yang ganas-ganas. Dibanting. Tadi ada sahabat tadi dia panggil, dia jumpa saya kan. Bila sampai kan, sampai. Tu bahasa Sarawak. Saya orang Perak, sama juga bila sampai. Apa khabar? Sebab tu dia orang Perak, orang Sarawak ni dia dekat-dekat. Sebab tu kalau ada satu masjid tu dia pergi satu tempat, dia baca qiraat, tapi yang satu ni pattern satu orang jemaah dia suka komplain. Kan ada kadang-kadang mana-mana masjid pun ada jemaah dia suka komplain. Dia suka komplain 24 jam, dia je betul. Jadi dia pergi satu masjid ni. Masjid ni ada seorang imam ni imam baru. Dia datang lambat. Sebelum imam tu sampai, imam tu dah bagi penerangan. Apa yang dia baca tu qiraat. Qiraat ni dia tak sama dengan bacaan biasa. Tapi kalau dia ada ilmu, dia boleh baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'li. Alladhi khalaqa fasawwi. Walladhi qaddara fahadi. Walladhi akhrajal mar'i. Dia masuk yang mar'i tu. Dia masuk, dia kata, ini orang Perak ke orang Sarawak semayang ni. Dia komplain je, lepas habis dia report Jabatan Agama. Padahal orang tu baca qiraat. Kan? Itu yang jenis-jenis yang suka komplain ni. Satu hari dia pun jadilah imam. Jadi imam, dia pun cubalah nak jadi imam. Allahu Akbar. Sayadzakaru man yakhsha wa yatajan. Tak jumpa ujung. Wa yatajan. Ada batuk pula. Mana dah tak tahulah tu. Dia komplain nombor satu sampai dia sangkut wayatan dengung panjang. Jemaah berkata sujud je lah, rukuk je lah mam. Allahu Akbar. Itu jaga-jaga. Jangan kita asyik komplain sampai kita wayatajan. Kadang orang suka komplain ni kan, macam-macam dia komplain kat masjid. Imam lambat lah kan, kain jubah imam senting lah, benda-benda yang pelik-pelik. Kesian untuk imam kita. Baik tuan-tuan rahmati Allah, bayangkanlah kalau dosa besar tadi dibanting. Lagilah dihenyak, diseksa dalam keadaan yang dahsyat. Sedangkan keadaan ini dia bukan melakukan dosa besar pun, tapi dia diseksa. Apa dia? Adalah satu di antara mereka la yastatiru min baulih, iaitu tidak menjaga dirinya dari air kencing. Maksudnya yang pertama, saya kira semua orang dah tahu dah hadis ini. Saya ulang kembali, iaitu yang pertama, keadaan manusia yang tidak bersuci dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Bukan dosa besar pun, tapi walaupun dia bukan dosa besar, apabila kita tidak menjaga kebersihan kita, tak menjaga at-taharah, kesucian, kebersihan, maka kita boleh diseksa dalam kubur. Azab kubur, ya Allah, kita ni nak elak daripada azab kubur. Hanya dengan tidak menjaga diri dengan air kencing, la yastatiru min baulih.
Sebab itu Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah jadi dua kitab, satu Bidayatul Nihayah. Bidayatul Nihayah ni kitab sirah. Satu lagi kitab Bidayatul Hidayah, kitab tasawuf. Depannya bidayah, permulaan, hidayah, dan satu lagi Bidayah wan Nihayah, permulaan dan pengakhiran. Dua kitab. Dia macam imam hadis lah. Imam hadis ada dua. Satu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, satu lagi Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Tapi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ni imam yang mentafsir dan yang menerangkan hadis-hadis Bukhari. Imam Ibn Hajar Al-Haytami adalah imam daripada bentuk fiqah dalam bab mazhab Syafi'i. So kita kena tahu tu lah, sebut sedikit kan. Kuliah subuh sambil-sambil lah, paling tidak pernah dengar. Malaikat kata pernah dengar tak Ibn Hajar? Pernah dengar, alhamdulillah. Kenal tak? Tak kenal. Okey lah tu. Paling tidak pernah kenal, pernah dengar, pernah masuk telinga kita. Baik. Tentang air kencing. Sebab tu hari ni kita nak cerita tentang taharah. Dalam mana-mana bab dalam agama ni, dalam bab fiqh, dalam bab hadis, pertama sekali yang ditekankan tentang at-taharah, bersuci. Sebab kalau kita tak bersuci dalam keadaan yang sebenar-benarnya, tak sah solat kita. Sebab itu Imam Al-Ghazali saya sebutkan tadi dalam kitab Bidayatul Hidayah, antara perkara yang diwajibkan bagi dirinya, dan dia kata sepatutnya dalam Syafi'iyah, kita mazhab Syafi'i, yang diwajibkan apa dia? Tapi tak diwajibkan lah. Tapi dia kata patut diwajibkan, dan aku mewajibkan diriku dan pengikutku untuk istibra' min baulih, iaitu berdehem. Istibra', menyucikan air kencing yang terakhir. Sebab itu kaedah bagi lelaki berdehem. Bagi perempuan jangan berdehem pula, dengar pula jiran sebelah. Tapi diurut bahagian ari-arinya. Sebab apa tuan-tuan rahmati Allah? Sebab nak pastikan yang pertama dalam bab kesihatan, bila kita kencing duduk, minta maaf saya sebut perkataan kencing. Bila kita kencing duduk dengan kencing berdiri, dalam bab kesihatan ada dua perbezaan. Kalau orang yang kencing berdiri, dalam keadaan dia berdiri, dua perkara yang dia boleh dapat. Yang pertama, dia boleh dapat penyakit batu karang. Kerana yang akhir pada air kencing itu tidak keluar habis dan menjadi molekul berlian batu yang akan menyebabkan batu karang. Yang kedua, boleh menyebabkan prostat. Boleh menyebabkan kanser pada bahagian salur air kencing. Maka sebab itu Nabi ajar pada kita, para ulama ajar kepada kita untuk kita qada hajat, untuk kita buang air kecil, dalam bahasa mudah untuk kita kencing dalam keadaan kita duduk. Betul, orang barat yang ajar kita kencing berdiri. Kita ada ilmu belajar kencing duduk dan ada cara untuk menyucikan. Dan menyucikan tadi bukan untuk kebersihan semata-mata, tetapi untuk kesihatan kita. Itu Nabi SAW datang dan ajarkan kepada kita. Dia bagi tahu orang ini diseksa kerana tidak menyucikan air kencingnya, tak bersuci. Sebab itu kalau ada orang dia belajar fiqh, dia kena faham, kalau dia dah bersuci, dia dah usaha, namun ada rasa syak wa sangka, maka syak wa sangka itu tak boleh dipakai. Makna kata macam mana, dia dah suci, dia dah habis, tapi tengah semayang dia terasa lagi datang was-was. Ada orang macam tu, dia was-was, dah ke belum, sampai basah badan, basah baju. Kan nak ambil semayang ulang-ulang, tak perlu. Sebab apa? Dalam Islam, al-yaqin yazalu bisyak. Keyakinan itu dia boleh menghilangkan segala syak wa sangka. Macam tu juga kalau saya bawa orang pergi umrah, dia kata apa, ustaz, saya ni kencing tak tus. Dalam bahasa kita, bahasa apa? Kencing tak lawas. Kencing tu bila dah habis kencing pun tetap dia akan menitik, setitik, dua titik. Saya kata boleh pakai pampers. Dan dalam fiqh pun boleh pakai pampers ketika nak buat tawaf dan buat sa'i, supaya najis tak turun dan jatuh ke lantai masjid. Tak ada masalah. Kan pampers tadi bukan untuk kita menanggung air najis yang banyak, tetapi untuk menjaga ihtiyat dalam mazhab Syafi'i, untuk berjaga-jaga agar air kencing tidak tumpah. Sebab itu saya pernah pergi Arab. Saya belajar Arab dulu. Siapa yang pernah pergi Arab, belajar tempat Arab, kita sampai saya tahun 2009. 2008 saya habis tingkatan 6. 2009 saya pergi. Dia rumah Selangor dengan rumah Sarawak ni depan-depan aja. Dekat dataran Hayu Ashir, dekat Kahirah.
Jadi rumah kami, rumah Selangor, rumah Sarawak, sebelah rumah Sarawak Kedah. Jadi kalau nak pergi ke rumah negeri masing-masing, tak payah naik Asia ke naik Mas, tak payah. Nah, dia boleh pusing kat situ, jumpa orang Sarawak, jumpa orang depan kami orang Terengganu, tepi orang Pahang, belakang orang Penang. Rumah tu perkampungan Melayu lah, dekat Kahira. Jadi kalau saya sampai-sampai dulu, saya terkejut, saya tengok dekat satu lorong straight, satu lorong kat Masjid Al-Azhar tu bawah tu kan, ni luar lah. Bukan orang masjid ni, orang awam kat luar tu. Saya tengok dia berdiri menghadap dinding semua. Tahu berdiri menghadap dinding? Dinding, berdiri menghadap dinding. Nak kata semayang, kiblat lain-lain. Rupanya tengah qada hajat, tengah kencing. Sebab tu orang Arab ni kadang-kadang dia ada dia punya falsafah dia. Dalam bahasa Arab, kullu jidar hamam. Yang tak faham tu amin. Kita dengar bahasa Arab je amin. Kullu jidar hamam. Apa maksud dia? Kullu setiap, jidar dinding, hamam bilik air. Setiap dinding itu bilik air. Jadi kalau dia nampak je dinding-dinding, dia akan kencing. Salah ke? Tak salah bagi dia. Yang salah orang yang tengok. Ni falsafah Arab ni. Kencing berdiri tepi jalan tak salah. Yang kita tengok dia kata zalim, aib, haram. Kita pula yang kena haram. Haram sungguh. Kita pula kena. Dia yang kencing, kita kena marah. Kita tengok aja betul ke tak betul apa dia buat. Saya pun fikir macam manalah dia basuh. Rupanya dia ada cara basuh, tuan-tuan. Dia pocor-pocor dekat dinding tu. Dia kesat aja. Alalana pocor, ananana pocor. Dia gesek, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat, tuan-tuan. Kena pergi hospital. Begitu aja. Ni saya nak cerita. Kan? Habis daripada tu dia masuk masjid, ambil semayang kita, semayang sebelah kita. Kita pun cakap ni mazhab mana ni? Ada juga orang macam tu. Kena jaga-jaga, tuan-tuan. Dia pocor-pocor je. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi tempat Arab, pergi Jabal Rahmah sekalipun, jangan nak duduk pegang begitu, gesek tangan, duduk. Jangan. Sebab dia selalu kadang buang air kecil kat situ. Kan, lagi-lagi kalau musim haji, mana ada toilet? Kalau yang fikir-fikir muasasah tabung haji ni bolehlah. Yang jenis tak ada tabung haji ni. Memang kalau kita duduk situ bau hancing ada, bau apa ada, kita pergi sana, kan, nyanyi lagu Abang Tesla, menyanyi lagu bawa jubah, nampak nak ambil konten video, gesek ke pakaian, kotor kat situ. Mana-mana pun kita pergi tempat, nampak dinding-dinding, jangan kita duduk macam tempat kita. Tempat kita tak apa, bersih. Tempat sana lain. Sebab dia ada falsafah, setiap dinding-dinding itu adalah bilik air. Tapi berbeza tau. Saya pergi ke Czech Republic, Prague. Dekat Czech Republic ada satu bandar, Bandar Prague. Prague, Pragu ke Prague ke macam tu lah sebutan dia, Prague kan. Saya jalan-jalan, Prague ni, dia tak ada rumah ibadah. Rumah ibadah Yahudi tak ada, rumah ibadah Kristian tak ada, gereja tak ada, masjid pun tak ada. Cuma dia buat satu tempat sewaan macam bangunan. Hari Ahad, orang Kristian datang semayang. Hari Jumaat, orang Islam datang. Hari Sabtu, orang Yahudi pula masuk. Dia tukar-tukar. Jadi dalam masjid tu adalah tempat bangunan tu, rumah tu adalah macam-macam kitab. Ada Bible-nya, adanya kitab Yahudinya, ada Qurannya. Sebab dia tak berapa minat dengan agama. Tapi dalam keadaan sebegitu rupa saya nampak anjing. Saya nampak setiap Allahumma salli sayyidina Muhammad, setiap daripada tong sampah yang ada dekat kawasan Prague itu, dia ada plastik, bawah tu ada pasir kecil. Tak semua tapi adalah, kebanyakan ada pasir. Saya pun pelik sebab apa? Nak tanam apa kan? Rupanya anjing-anjing yang dijaga, yang dipelihara ataupun anjing-anjing yang berkeliaran, bila dia jalan, dia nak buang air, dia tak buang air dekat tepi-tepi jalan tu. Ni anjing tau, bukan orang. Orang pula jadi anjing. Ni anjing, dia pergi dekat tong sampah tadi, tuan dia bawa pergi tong sampah, dia pun kencing, buang najis dia. Tuan dia tadi ambil plastik yang disediakan, dia kaut najis tadi yang dekat pasir, letak dalam plastik, buang. Anjing tadi jalan. Anjing pun tahu mana tempat nak qada hajat. Itu tempat yang manusia tak beramal dengan agama tu. Mana kata hari ini agama bukan agama yang salah, tapi apabila manusia tak faham agama. Dan orang yang beramal tu pula dia tak tahu yang sebenarnya itulah agama. Jadi ini ada satu kontradik yang perlu untuk kita lihat. Itu yang pertama, tuan-tuan, jaga kebersihan.
Jaga kesucian. Dia tak ada masalah pakai kain plekat ke pakai seluar. Orang kata, ustaz saya pakai seluar ni tak sah semayang. Tak sah semayang. Kalau bersuci, kalau dia pakai kain plekat pun, kalau dia tak bersuci dengan betul, maka tak sah dia punya solat dan ibadah. Kena jaga-jaga. Ya, lagi-lagi kalau kita jadi imam, kita imam kan, tapi bukan imam sini lah, imam sini bagus, Allahu Akbar, handsome tengoknya kan. Ni imam Colombia. Dia imam tapi jenis suka meludah, khotih. Walaupun tak ada masalah dari segi taharah, tapi kotor, tak bersih. Itu yang pertama. Kena jaga diri. Sedangkan yang lainnya adalah seorang, itu yang kedua. Yang pertama tadi jelas ya, la yastatsiru baulih, tidak suci dalam kencingnya. Makna kata dalam semua bab taharah, bab kesucian kena jaga. Lepas tu dalam kitab Bulughul Maram banyak cerita tentang tajuk-tajuk berkaitan tentang kebersihan. Antaranya kenapa Nabi larang kita kencing ataupun buang air pada air yang tenang. Air yang tenang ni bukan saja pada lopak air. Umpamanya kita pergi sungai, ada sungai, air mengalir, tapi dekat belah tepi-tepi tu air tu tak mengalir. Dia bukan tak mengalir, tapi pengaliran dia itu perlahan. Maka itu juga termasuk dalam kategori dilarang untuk kita buang air di tempat yang tenang. Kerana apa? Boleh mengganggu gugat. Yang disebutkan di sini boleh merosakkan dan juga boleh mengganggu persekitaran kita. Kerana Islam ni agama yang bersih. Agama yang bersih, agama yang suci adalah agama Islam. Kalau kita orang Islam tak tunjukkan kita bersih, tak tunjuk kita suci, bagaimana untuk kita menjadi contoh kepada orang lain? Sebab itu ini penting, bab kesucian. Ini penting. Yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah, satu kumpulan manusia pula yang diazab oleh Allah, wa kanal akhar yamshi bin namimah. Dia berjalan atas muka bumi ini semata-mata untuk apa? Suka adu domba. Tadi yang pertama, dosa kecil, iaitu tidak bersuci dengan baik. Yang kedua, dosa kecil juga an-namimah, tapi dia boleh jadi besar. Contoh, kalau dosa kecil tadi tak menjaga air kencing, tak menjaga kesucian, bila dia solat tak sah, umpama dia meninggalkan solat, maka ketika itu dia buat dosa besar. Macam juga orang yang kedua ini, yamshi bin namimah. Kalau dia berjalan, dia pergi mana-mana, mesti yang keluar daripada mulut dia itu fitnah. Yang keluar daripada mulut dia aib. Yang keluar daripada mulut dia keburukan. Yang keluar daripada dia adu domba. Kau tahu tak imam tu? Tahu tak pasal cerita imam tu? Imam tu kahwin dua tau. Main-main. Habis apa masalahnya? Yalah dia kahwin dua. Kau tak jealous ke? Nak buat macam mana kan? Imam tu ada Facebook, ada followers ramai, mestilah ada ramai pengikut. Dia suka cerita-cerita bagi orang macam naik rasa macam kenapa? Tahu tak Bilal tu? Bilal kita dulu tu Akademi Fantasia tau. Dia dah tobat jadi Bilal kita. Boleh ke Bilal dulu menyanyi-menyanyi, sekarang jadi Bilal pula? Nampak? Lantak lah. Tapi dia suka bercakap, berjalan, cerita pasal keburukan orang. Dia suka bercakap sesuatu perkara yang boleh mencetuskan perbalahan, persoalan. Lepas tu kena jaga-jaga tuan-tuan. Dan kadang-kadang an-namimah ini, dia datang dalam keadaan dia suka buat perkara-perkara yang sekadar nak mencetuskan pergaduhan. Contoh, antara perkara yang Nabi tak suka, kasratus soal, banyak bertanya. Sebenarnya tak salah ketika kita belajar banyak bertanya, tapi ada orang dia tergolong dalam an-namimah ini, dia suka bertanya tapi soalan tu bukan nak dapat ilmu, soalan tu nak ajak gaduh. Kan dia bertanya tu sekadar apa? Sekadar nak seronok-seronok, nak cari kelemahan guru. Sebab tu zaman Imam Abu Hanifah, dia ada anak murid dia bertanya dekat dia, Imam Abu Hanifah ni antara guru yang paling garang. Dan dia antara guru yang paling banyak menjawab soalan anak-anak murid dia. Tapi ada satu kali anak murid dia bertanya. Anak murid dia tanya, dia tak jawab, dia tampar anak murid dia. Dia tampar backhand sekali, puang backhand. Apa soalan anak murid dia? Soalan anak murid Imam Abu Hanifah, dia kata, wahai guru, kami nak tanya ni, kalaulah logik ke tidak? Logik ke tidak? Setiap perbuatan kita ni Allah yang takdirkan.
Pergerakan tangan kita Allah Ta'ala takdirkan. Yang kecil-kecil pun semua Tuhan takdirkan. Takkan semua yang kecil-kecil Tuhan takdirkan. Mestilah semua yang besar-besar, yang kecil-kecil ni kita lah yang gerakkan. Yang kedua, kalau iblis tu dan syaitan ini dibakar dalam api neraka, tak sakitlah dia, sebab api neraka tu api. Dia pun dibuat daripada api, tak sakitlah dia. Imam Abu Hanifah pun dia tak jawab soalan. Dia ambil tangan, dia tampar. Pam! Ya guru, kenapa tampar saya dah merah sakit? Tak, yang menggerakkan tangan saya ni dia tiba-tiba gerak. Saja dia bergerak. Takdir saya ni memang tangan saya bergerak. Yang kedua, tangan saya kulit. Muka awak pun kulit. Jadi bila saya tampar awak, sakit tak sakit? Macam itulah syaitan. Syaitan api, kena bakar ke api, sakit juga. Itu kadang-kadang jawapan dia kena macam tu. Kan? Lepas tu dulu kenal tak Datuk Ustaz Samsuri? Datuk Ustaz Samsuri ni di Penang kan? Sebelum Ustaz Kazim, Datuk Badli Shah, dia paling otai lah. Dia ngajar kitab Bahru Mazi. Dalam bab fiqah. Tiba-tiba ada orang datang tanya dekat dia. Dia kata, Ustaz, air mani suci tak? Suci. Kalau suci, boleh tak buat ambil semayang? La ilaha illallah. Tapi Datuk Ustaz Samsuri ni dia hebat. Dia pusing balik. Macam ni lah. Tuan pergilah mana-mana masjid sekitar Malaysia, sekitar Sabah Sarawak, cari dekat masjid-masjid yang ada air mani 2 kolah. Kalau ada, bawa jumpa saya, baru saya jawab soalan tuan. Kadang-kadang jadi macam itulah kan. Dia bertanya sebab apa an-namimah? Sengaja nak mencetuskan perbalahan. Kalau tak tahu tak apalah, tak ada masalah. Sekadar nak tahu tak ada masalah. Tapi kalau saja datang bagi soalan nak menguji guru, kadang-kadang soalan ni panjang. Macam kita lah ustaz-ustaz kan, kadang-kadang mula-mula boleh jawab, dan lama-lama kita pun tak kerti nak jawab macam mana. Dia berpusing-pusing. Cuma kena jaga an-namimah, bercakap buruk tentang orang lain. Ni kena jaga. Ni akhir zaman ni banyak. Kadang-kadang dalam grup WhatsApp, perkongsian daripada grup sebelah. Betul ke ni? Betul ke ni? Benda-benda berkaitan dengan fitnah, berkaitan dengan aib. Betul ke ni? Ada pula ujung kan? Dia bawa kepada apa? Orang bertanya-tanya. Benda tu fitnah. Lagi-lagi hari ni gosip, betul tak? Kita suka bercakap tentang gosip, benda-benda yang tak sah, benda-benda yang tak sahih. Akhirnya dibincangkan, dah digaduhkan. Bila akhir sekali kita tahu, oh fitnah, oh benda tu tak betul. Kalau orang tu minta maaf pun, ataupun orang lain sedar pun, taubat pun dah tak guna. Sebab api dah semakin barak, dah membakar rumah kebenaran. Itu kena jaga-jaga. Dan seterusnya, Nabi SAW akhirnya mengambil pelepah tamar yang masih basah. Kemudian Nabi patahkan 2 bahagian dan Nabi letakkan pada makam perkuburan tersebut. Maka sahabat tanya, lima hadha ya Rasulullah? Apa yang kau buat ini ya Rasulullah? Nabi kata, semoga batang tersebut dapat meringankan azab mereka berdua sebelum pelepah tersebut kering. Maka disunatkan kita pada tanah perkuburan, selepas kita letakkan jenazah, setelah kita kambus, letakkan tanda bahagian kepalanya, maka kita ambil pohon ataupun pokok ya untuk kita letakkan sebagai permulaan. Letak terus, jangan kata oh saya nak ambil pokok besar, pokok durian letak sini, esok ada buah kan. Lambat nak pergi benih lagi, nak letak lagi lambat. Jadi apa kita boleh buat? Ambil dulu, patahkan pelepah tamar yang masih basah, yang masih lagi elok, yang boleh bertahan dalam 3-4 hari sebelum kita nak letak pokok yang lebih proper, yang lebih cantik. Sebab apa letak pokok? Bukan berlawan-lawan. Tengok pokok dekat kubur ayah aku, subuh pokok kau kering, teruk pokok kau kena azab seksa. Tak ada. Tak ada manusia yang boleh hukum macam tu. Kan kita letak pokok ni sebab apa? Sunnah Nabi. Sebab apa? Oh sebab dia kena azab kita letak? Tidak. Kalau tidak dia azab pun, pokok dan pelepah tadi akan berzikir, mendoakan keselamatan ahli kubur. Jadi ini yang kita buat, ikut sunnah Nabi SAW. Adapun binaan pada kubur ada khilaf. Kalau nak baca khilaf ni panjang. Cuma apabila kita buat binaan pada kubur, tidak mengganggu tanah dan binaan yang lain. Kita buat binaan kubur, makna kita buat binaan yang cukup sekadar. Yang kita buat kursi, kita buat kanopi, kita buat meja makan, meja healing pula kat situ. Padahal tanah tu tanah wakaf. Kan tanah wakaf ni mana kata kubur, kemudian kita buatlah kepuk sikit cukup. Ini kita lanyak segala macam, kerusi ada semua, nak buat apa? Datang bukan selalu, ke nak duduk sana terus. Kan? Jadi akhirnya buat rumah yang besar-besar. Ini yang merosakkan. Itu
Tu kena jaga-jagalah. Namun sebahagian ulama kata tak jadi masalah selagi mana tanah itu bukan masuk tanah wakaf. Yang mana tanah wakaf ni tak ambil tanah orang. Jangan kita ni elok perangai elok, ilmu ada, tapi anak-anak isteri bila buat yang disebutkan binaan tadi, ambil tanah orang lain, ambil hak orang lain, maka tak selamat kita dekat alam kubur nanti. Baik tuan-tuan rahmati Allah, itulah yang disebutkan. Makna kata yang pertama bab bersuci. Ya, bab bersuci ni penting supaya apa? Kita bersih daripada segala kotoran. Lepas tu kita belajar bab-bab air. Daripada kecil kita belajar air musyammas, air mustakmal. Bila kita berwuduk macam mana boleh jadi mustakmal, itu semua kena belajar. Air yang bekas kecil. Nabi SAW mandi wajib, mandi junub dalam keadaan dengan isteri Nabi, mandi dalam satu bekas saja. Ni pun sunnah ni, mandi sama-sama dengan isteri. Kan? Nabi mandi dengan Zainab, Nabi mandi dengan Aisyah. Tapi bukan mandi sama-sama. Mandi waktu lain. Tapi Nabi mandi pada satu bekas yang kecil. Nabi kata dah hadis khaddi wa khaddih. Pipi bertemu pipi, tangan bertemu tangan, kaki bertemu kaki. Ini sunnah Nabi SAW, mandi dengan pasangan. Makan dengan pasangan. Ini amalan Nabi. Tapi bekasnya bekas kecil. Kan? Cukup sekadar untuk kita mandi. Betapa sikitnya apa yang Nabi SAW ada. Mana kata kita nak bersuci ni tak perlu air banyak. Kan? Satu cawan ni pun dah boleh berwuduk dah. Tapi cara wuduk yang macam mana? Ni ada di kalangan kita buka air pipe. Sampai-sampai kat tempat wuduk dia buka air pipe. Air pipe tadi dah habis tadi. Gini. Buka air pipe yang paling besar sekali lah tu. Tapi tak ambil semayang lagi. Angkat tangan, pegang telefon. Tak ambil semayang lagi. Yang pertama dia dah curi hak masjid. Yang kedua dah membazir. Belum start ambil semayang, belum start semayang dah buat dosa dah. Kan? Tu kena jaga-jaga tu. Lepas tu buka hak. Melekat kat situ kuning. Kekal 5 tahun kat situ. Kan? Tak jadi masalah, cuma ada adab, ada akhlak. Ini semua dia ajar. Tu nanti insya-Allah cari belajar kitab fiqh, penting. Ya, belajar fiqh ni penting. Anak-anak kita, keluarga kita belajar bab fiqh ni penting. Tapi kadang-kadang jarang lah orang nak belajar. Zaman sekarang ni orang belajar fiqh apa dia? Khilaf. Dia nak tahu. Ini pendapat ni sahih tak sahih? Pendapat tak sahih tak sahih? Okey, berlawan. Itu je nak tahu. Orang zaman sekarang nak bergaduh dalam Facebook. Ustaz saya kata tak boleh lah. Ustaz saya kata sah lah. Ustaz saya kata haram lah. Akhirnya bergaduh. Jadi yang kedua, kena jaga-jaga yang pertama. Yang kedua, kata Imam Asy-Syafi'i dalam satu hadis, ihfaz lisanaka ayyuhal insan, la yaldaghannaka innahu su'ban. Kam fil maqabir min qatili lisanih, qad kana haba liqa'ahu syu'jan. Jagalah lisan anda wahai manusia. Janganlah dia mematukmu kerana dia adalah ular. Berapa banyak penghuni kuburan yang mati kerana lisannya. Bahkan seorang pun panglima pun takut menemuinya. Mana kata yang kedua ni jaga lisan. Jaga lidah. Mana kata bukan anamimah saja, mengumpat, bercakap keburukan orang, fitnah orang, bercakap tentang keaiban orang, ini tidak dimasukkan dalam sifat orang beriman. Bolehkah kita nak cerita aib manusia? Boleh. Marah orang. Boleh. Mana-mana mazhab ni. Ketika ianya berhajat kepada kisah tersebut. Contoh, dalam mahkamah. Kena cerita. Saya nak awak cerita bagaimana awak dibelasah oleh suami awak. Minta maaf, yang Arif saya tak boleh cerita, tu aib. Sampai ke sudah tak selesai kes mahkamah. Macam mana awak didera oleh majikan awak? Dia buat apa ke awak? Minta maaf, tu aib. Sampai sudahlah tak selesai kes. Kena cerita supaya itu berhajat kepada masalah tersebut. Memang berhajat. Sedangkan perkara yang kita tidak ada hajat, apa sebab kita nak tahu keaiban orang itu? Walaupun dia imam, walaupun dia hebat, bila dia melakukan maksiat secara gelap, secara sorang-sorang, maka tak wajar dan haram untuk kita bongkar keaiban dia. Walaupun dia siapa? Perdana Menteri pun, Sultan pun, dalam keadaan kegelapan dia buat maksiat, tak wajib untuk kita ambil tahu. Tapi kalau dia melakukan maksiat terang-terangan, wajiblah untuk kita menegur, dan itu bukan keaiban lagi. Contoh dalam media sosial, hari ni orang mandi dalam kolam, kan?
Di dalam kolam. Lagu tu kan. Jadi mandi dalam kolam, ambil gambar suami isteri contoh. Kan tak berpakaian, dia kata oh ini adalah tuntutan kerja. Buat-buatlah, tak payahlah masuk dalam Facebook, tak payah masuk Instagram. Buat video kan. Video gelek, banyaklah hari ni. Video-video gelek, video-video yang apa, yang kadang-kadang Tok Imam boleh terbang serban. Bayangkanlah Tok Imam, kalau saya bukan terbang lagi kan, hilang. Mana kata tuan-tuan rahmati Allah, buat secara terang-terangan, maka kita kena tegur secara terang-terangan. Kena cakap secara terang-terangan, tak boleh senyap, tak boleh, itu aib. Tak, dia terangkan, dia bagi tahu, kita kena tegur. Jangan buat, haram. Bila dia tegur, saya pula kena saman. Dulu siapa? Sajad, Safi, Kak KM, Baby Shima, semua nak saman saya. Saman kan. Tapi semua tak ada saman. Sajad, Safi tak ada saman. Yang kalau Baby Shima cakap je ni nak saman. Kan. Jadi saya pun tak larat nak tegur dia lah. Kan. Sebab apa? Sebab dia gelek pun kadang tertengok juga. Astagfirullahalazim. Tu jaga-jaga tu. Dah dia tegur kita, tegur dia nak saman, kita tengok je lah kan. Tu kena jaga-jaga tuan-tuan. Susahlah hari ni kan, susah akhir zaman ni. Bila kita cakap, kita pula dikatakan macam-macam. Moga-moga anak-anak kita, keluarga kita terhindar tuan-tuan. Tegurlah, selagi mana kita ada kekuatan, ada kuasa. Saya ni sebab ada followers je lah, orang kenal. TikTok adalah 100,000, 200,000 followers. Instagram dah 600,000, Facebook 200,000. Nak buat apa? Bukan boleh bawa pergi kubur pun. Bukan ratus-ratus ribu boleh datang solat jenazah saya pun. Apa yang saya nak buat? Nak bantu masyarakat, nak bantu netizen supaya apa? Supaya jangan terpengaruh dengan orang-orang macam ni. Tapi orang kita suka, kita usaha je lah. Tegur. Bila kita tegur, dia kata apa? Kita ni lebay steam, kata dia. Kalau tak suka jangan tengok. Kan, dah kau belanja aku tengok kan. Tapi kena jaga-jaga lah. Kena jaga-jaga. Dia kata kita macam tu pula, asyik tengok benda-benda yang dia buat. Tak, kita nak tegur agar masyarakat tak terikut, anak-anak kita tak join. Jadi sebab itu kena jaga-jaga. Ada benda yang kita tak boleh cerita sebab itu aib, ada perkara kita kena cerita sebab itu membawa kepada maslahah umum. Jadi sebagai penutup tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ambil lagi hadis Nabi kata aktsara azab qar min baul. Sesungguhnya banyak azab di kalangan azab kubur itu adalah kerana azab berkaitan dengan air kencing. Inna ammah azab qab min baul fatanazzahu minhu. Nabi kata lagi, sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu timbul kerana air kencing, maka bersucilah kalian darinya. Hadis yang lain lagi Nabi kata ittaqut tabawul fa innahu awwalu ma yuhasibu bil abdi fi qabrih. Jagalah kamu dengan air kencing, kerana ia adalah sesuatu yang pertama kali ditanyakan dalam kubur. Jadi banyak dalam bab kesucian zahir, dalam bab kesucian diri kita, ada banyak diceritakan tentang perkara ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah, sebagai penutup saya dengar pun bunyi pinggan mangkuk ketepang kat belakang tu. Dia tak tahulah dia nak marah ke, dia dah siapkan sarapan ke tidak. Saya tak nak apa banyak, buat omelet cukuplah tuan-tuan. Gurau aja. Ya alhamdulillah, pagi-pagi kan tuan-tuan kalau kita kuliah ni ngantuk, tidur. Jadi kita seronok-seronok sikitlah, kita happy-happy supaya kita dapat ilmu, kita seronok dan kita dapat melalui hidup kita dengan baik. Saya ucapkan banyak terima kasih pada pihak masjid, pihak penganjur, pihak Jabatan Kebajikan MLNG yang menjemput saya ke sini, pihak masjid yang mengalu-alukan kehadiran saya. Terima kasih kepada anak-anak muda. Saya tengok adik-adik kita kat belakang tu ada juga bersama dengan kita, seronok. Ya, moga-moga suasana ilmu ini terus berkembang. Kita ramaikan lagi orang hadir ke rumah Allah, majlis ilmu. Berapa ramai yang datang tak kisah, janji program kena berterusan. Jangan orang kata ustaz, kalau saya buat pun ustaz orang tak datang. Buat aja. Kalau nak datang jenuh pula nak jemput Baby Shima datang kan. Payah, tak apalah. Satu hari nanti insya-Allah taubatlah dia tuan-tuan. Tengoklah nanti bertudung dia esok tuan-tuan. Berjubah esok, kahwin pula dengan Piu Amin. Allahu akbar. Marah orang rumah saya. Jangan tuan-tuan. Jangan. Kan orang rumah saya kan tiba-tiba ada flight pula. KL Bintulu kan. Risau. Tak adalah, bukan dengan Piu Amin lah, Piu lain lah kan. Tersasul tadi pagi-pagi, biasalah lapor. Kan. Mana tahu insya-Allah
Kan? Kahwin dengan imam Masjid Darussalam ke? Mana tahu? Mana tahu, kita tak tahu. Allah Ta'ala punya kuasa kan. Taubat dia. Jumpa dengan orang yang baik. Esok dia datang. Ataupun siapa-siapa lagi buat. Nak tunggu, nak ramai ni kena konsert je. Tapi takkan nak buat konsert. Jadi kita buatlah program agama yang ada, yang apanya, agar masyarakat datang. InsyaAllah. Pelaburan kita buat dekat dunia ni tuan-tuan, pelaburan akhirat kekal selama-lamanya, dan itulah balasan kita esok untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada waktu akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.